Selamat sejahtera. Kami dari kumpulan G6 akan membentangkan tentang tajuk tugasannya iaitu kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap negara Amerika Syarikat. Kumpulan kami terdiri daripada tiga orang ahli kumpulan iaitu yang pertama adalah Dominic Muhammad dan seterusnya saya Bermina Mungkit dan ahli yang ketiga adalah Muhammad Adam bin Muhammad Noor. Baik, yang pertama adalah perdagangan antarabangsa. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barangan dan perkhidmatan melintasi sempadan antara negara, melibatkan pembelian dan penjualan produk dan perkhidmatan di peringkat antarabangsa menyumbang kepada ekonomi global. Dan matlamat perdagangan antarabangsa adalah untuk membolehkan negara mengkhususkan diri dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan di mana mereka mempunyai kelebihan perbandingan memupuk kecekapan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Jika kita tengok, Amerika Syarikat terlibat dalam perdagangan antarabangsa dengan mengeksport barangan seperti teknologi, pesawat, produk pertanian sambil mengimport barangan seperti elektronik, pakaian dan petroleum. Perdagangan ini membolehkan Amerika Syarikat mengakses sumber yang tidak tersedia di dalam negara dan menyokong industri di mana ia mempunyai kelebihan daya saing. Yang seterusnya adalah imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran atau dikenali sebagai Balance of Payment, BOP, ialah rekod komprehensif transaksi ekonomi negara dengan seluruh dunia termasuk perdagangan, aliran modal dan pemindahan kewangan. Ia bermakna imbangan pembayaran ialah rekod sistematik transaksi ekonomi sesebuah negara dengan seluruh dunia dalam tempoh tertentu. Ia dibagikan kepada akaun semasa, akaun modal dan akaun kewangan. Dalam konteks Amerika Syarikat, imbangan pembayaran mencerminkan jumlah ekspor dan impornya, pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan asing, bantuan kewangan yang dihantar atau diterima dan perubahan dalam nizam rasmi. Defisit perdagangan di mana nilai import melebihi ekspor memberi kesan kepada imbangan pembayaran keseluruhan, mempengaruhi penunjuk ekonomi dan keputusan dasar. Okey, seterusnya kita lihat kepada pengukuran. Perdagangan antarabangsa diukur melalui imbangan perdagangan iaitu import sesebuah negara. Import dagangan merupakan akaun semasa, mempunyai dua akaun iaitu akaun semasa, akaun modal dan kewangan. Akaun semasa adalah baki dagangan perkhidmatan, pendapatan dan pindahan. Akaun modal dan kewangan pula ialah aliran modal dan transaksi kewangan. Imbangan dagangan. Imbangan dagangan adalah ukuran asas dalam perdagangan antarabangsa dan mewakili perbezaan antara ekspor dan import barangan dan perkhidmatan sesebuah negara. Imbangan perdagangan yang positif yang dikenali sebagai lebihan perdagangan berlaku apabila sesebuah negara mengekspor lebih banyak daripada mengimport. Sebaliknya, imbangan perdagangan negatif pula atau defisit perdagangan berlaku apabila import melebihi ekspor. Bagi Amerika Syarikat, memahami imbangan perdagangan memberikan pandangan tentang daya saing industrinya, permintaan untuk produknya di peringkat global dan kesan ke atas pekerjaan domestik. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Amerika Syarikat telah mengalami defisit perdagangan menunjukkan bahawa nilai barangan dan perkhidmatan diimport melebihi yang diekspor. Defisit ini dipengaruhi oleh faktor seperti di mana permintaan pengguna yang tinggi untuk barangan import, kekuatan dolar Amerika Syarikat dan dinamik rantai bekalan global mempunyai implikasi kepada industri domestik dan pekerjaan serta kesihatan ekonomi secara keseluruhan. Yang seterusnya adalah akaun semasa. Akaun semasa ialah ukuran yang lebih luas yang merangkumi bukan sahaja imbangan dagangan tetapi juga urus niaga ekonomi lain. Akaun semasa merangkumi 4 komponen utama iaitu
imbangan dagangan, perkhidmatan seperti pelancongan dan perkhidmatan kewangan, pendapatan seperti dividen dan faedah, dan pemindahan, iaitu termasuk bantuan dan kiriman wang asing. Menganalisis komponen akaun semasa membolehkan pembuat dasar menilai kesihatan ekonomi keseluruhan dan kemampanan hubungan perdagangan antarabangsa. Akaun semasa Amerika Syarikat merangkumi bukan sahaja imbangan perdagangan tetapi juga pendapatan daripada pelaburan di luar negara, perkhidmatan seperti ekspor kewangan dan teknologi, dan pemindahan seperti bantuan asing. Menganalisis komponen akaun semasa memberikan pandangan menyeluruh tentang bagaimana pelbagai aktiviti ekonomi menyumbang kepada keseimbangan keseluruhan. Sebagai contoh, lebihan dalam akaun perkhidmatan didorong oleh ekspor perisian dan perkhidmatan kewangan. Itu boleh menyimbangi sebahagian defisit perdagangan. Seterusnya adalah akaun modal dan kewangan. Ia mewakili komponen utama kedua imbangan bayaran. Akaun ini menjejaki aliran aset dan liability kewangan antara negara dan seluruh dunia. Akaun modal adalah merekodkan pemindahan aset bukan kewangan yang tidak dihasilkan. Akaun kewangan pula termasuk urus niaga dalam aset dan liability kewangan Ia memberikan pandangan tentang kekuatan kewangan sesebuah negara dan keupayaannya untuk menarik pelaburan atau mengurus aliran modal. Sebagai contoh, Amerika Syarikat menarik pelaburan asing yang ketara yang ditunjukkan dalam akaun modal dan kewangan. Pelaburan langsung asing atau dikenali sebagai Foreign Direct Investment (FDI) dalam industri Amerika Syarikat. Pemerolehan aset Amerika Syarikat oleh entiti asing dan pelaburan Amerika Syarikat di luar negara direkodkan. Pembuat dasar memantau akaun ini untuk mengukur daya tarikan Amerika Syarikat sebagai destinasi pelaburan dan untuk memahami bagaimana aliran modal memberi kesan kepada ekonomi. Dan seterusnya adalah kadar pertukaran. Kadar pertukaran menunjukkan nilai relatif mata wang negara, menjejaskan daya saing ekspornya dan kos importnya. Mata wang domestik yang kukuh boleh menjadikan barangan negara lebih mahal untuk pembeli asing yang berpotensi membawa kepada defisit perdagangan. Memantau kadar pertukaran adalah penting bagi pengubah dasar untuk memastikan keseimbangan yang menyokong kedua-dua industri domestik dan perdagangan antarabangsa. Sebagai contoh, kekuatan dolar Amerika Syarikat merupakan faktor kritikal yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Jika dolar Amerika Syarikat mengukuh berbanding mata wang lain, ekspor Amerika Syarikat mungkin menjadi lebih mahal bagi pembeli asing yang berpotensi membawa kepada penurunan ekspor. Sebaliknya, dolar yang lebih lemah boleh menjadikan ekspor Amerika Syarikat lebih berdaya saing. Oleh itu, pembuat dasar harus berhati-hati mempertimbangkan dinamik kadar pertukaran untuk mengekalkan keseimbangan yang menyokong kedua-dua industri domestik dan perdagangan antarabangsa. Yang seterusnya adalah rizab dan kestabilan kewangan. Bagi mengekalkan tahap rizab yang mencukupi adalah penting untuk kestabilan kewangan kerana ia membolehkan negara memenuhi kewajipan pembayaran antarabangsanya dan mengharungi cabaran ekonomi. Ketidakseimbangan yang mendadak dalam imbangan pembayaran boleh memberi kesan kepada rizab negara yang mempengaruhi daya tahan ekonomi secara keseluruhannya. Sebagai contoh, Amerika Syarikat memegang rizab pertukaran asing yang ketara, menyediakan penampan terhadap kejutan ekonomi dan ketidaktentuan. Rizab ini menawarkan fleksibiliti dalam memenuhi kewajipan pembayaran antarabangsa dan menyumbang kepada kestabilan sistem kewangan Amerika Syarikat. Memantau perubahan dalam rizab membantu pengubah dasar menilai keupayaan negara untuk mengharungi cabaran ekonomi global dan bertindak balas terhadap perubahan dalam imbangan pembayaran. Jika kita lihat kepada kepentingan perdagangan antarabangsa kepada Amerika Syarikat,
Yang pertama, perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam ekonomi Amerika Syarikat. Sebagai pemain utama dalam pasaran global, Amerika Syarikat bergantung kepada kedua-dua import dan ekspor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Perdagangan antarabangsa mempunyai kepentingan bagi Amerika Syarikat, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, inovasi teknologi dan kesejahteraan keseluruhan negara. Jika kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi, ia merupakan keupayaan untuk mengekspor barangan dan perkhidmatan ke pasaran global yang meluaskan peluang pasaran untuk perniagaan Amerika Syarikat dan meningkatkan hasil dan menyokong penciptaan pekerjaan. Sebagai contoh, syarikat Amerika yang mengekspor produk teknologi seperti perisian dan perkakasan menyumbang kepada pertumbuhan industri teknologi Amerika Syarikat. Yang kedua adalah inovasi dan daya saing. Amerika Syarikat ialah peneraju global dalam sektor seperti farmaceutical, aeroangkasa dan bioteknologi, di mana perdagangan antarabangsa memegang peranan penting dalam mengekalkan inovasi dan daya saing. Syarikat seperti Apple, Boeing memanfaatkan perdagangan antarabangsa untuk mengedarkan produk mereka ke seluruh dunia, memupuk inovasi dalam mereka bentuk dan teknologi untuk memenuhi pilihan pengguna yang pelbagai dan keperluan kawal selia. Yang ketiga adalah pilihan dan mampu milih pengguna. Perdagangan antarabangsa menyediakan pengguna Amerika dengan berbagai jenis produk pada harga yang kompetitif. Mengikut barangan dari negara lain membolehkan pengguna Amerika Syarikat mengakses berbagai pilihan dan memastikan kemampuan. Sebagai contoh, sebahagian besar barang elektronik pengguna, pakaian dan kereta di pasar Amerika Syarikat diperoleh daripada perdagangan antarabangsa. Yang keempat adalah akses kepada sumber dan bahan mentah. Sebagai contoh, sektor tenaga mendapat manfaat daripada pengimportan minyak dan gas asli, menyokong keperluan tenaga negara dan mengurangkan pergantungan kepada sumber domestik semata-mata. Amerika Syarikat mengimport minyak mentah untuk menambah pengeluaran domestik yang memastikan bekalan tenaga yang stabil dan pelbagai. Seterusnya adalah pengaruh diplomatik dan politik. Perjanjian perdagangan dan perkongsian ekonomi memupuk kerjasama dan kerjasama antara negara dan juga menyumbang kepada kestabilan geopolitik. Perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang dikenali sebagai The North American Free Trade Agreement (NFTA) ini the agreement between the United States of America, Mexico dan Canada iaitu USMCA, dan penyertaan dan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO bukan sahaja memudahkan interaksi ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai platform untuk penglibatan dan rundingan diplomatik. Seterusnya adalah kepentingan imbangan pembayaran kepada Amerika Syarikat. Jika kita lihat apa maksud imbangan pembayaran, imbangan pembayaran adalah penting untuk kestabilan ekonomi Amerika Syarikat bagi menawarkan pandangan tentang kesiapan kewangan negara dan keupayaannya untuk mengurus hubungan ekonomi luar. Yang pertama adalah baki akaun luaran. Baki akaun luaran merangkumi imbangan perdagangan, pendapatan dan negara dan pemindahan kewangan. Kelebihan dalam akaun semasa di mana aliran masuk melebihi aliran keluar menyumbang kepada imbangan luaran yang positif, menandakan kedudukan ekonomi yang teguh bagi Amerika Syarikat. Sebaliknya, defisit yang berterusan mungkin menimbulkan kebimbangan mengenai kemampuan dan pergantungan kepada pembiayaan luar. Pemantauan imbangan pembayaran membolehkan pembuat dasar menilai sama ada Amerika Syarikat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai penggunaan atau jika ia menyerahkan lebihan menunjukkan keupayaan untuk menabur di luar negara.
Yang kedua adalah kesan ke atas kadar pertukaran. Kadar pertukaran kesannya adalah mempengaruhi daya saing ekspor Amerika Syarikat dan kos import. Defisit perdagangan yang dicerminkan dalam imbangan pembayaran boleh menyebabkan penyusutan nilai dolar Amerika Syarikat yang berpotensi menjadikan ekspor Amerika lebih menarik kepada pembeli asing dan menyokong pengimbangan semula perdagangan. Baik, jika Amerika Syarikat mengalami defisit perdagangan, pelarasan dalam kadar pertukaran dipengaruhi oleh imbangan pembayaran, di mana boleh membantu memulihkan keseimbangan dengan menjadikan barangan Amerika Syarikat lebih berdaya saing di pasaran antarabangsa. Yang seterusnya adalah pengurusan dan kestabilan kewangan. Bagi mengekalkan tahap rizab yang mencukupi, membolehkan Amerika Syarikat memenuhi kewajipan pembayaran antarabangsa, bertindak balas terhadap kejutan ekonomi dan menanamkan keyakinan dalam pasaran kewangan. Semasa ketidaktentuan ekonomi, kedudukan rizab yang teguh seperti yang ditunjukkan oleh imbangan pembayaran memberikan Amerika Syarikat fleksibiliti untuk mengharungi cabaran dan menanamkan keyakinan dalam pasaran kewangan global. Ini merupakan pengurusan dan kestabilan kewangan. Yang terakhirnya adalah pengubahan dasar dan perancangan ekonomi. Pembuat dasar menggunakan data imbangan pembayaran untuk merangka dasar ekonomi dan merancang untuk masa depan. Memahami komponen imbangan pembayaran seperti corak perdagangan, aliran modal dan urus niaga kewangan membantu dalam mengatasi bidang ini mungkin memerlukan perhatian, membimbing keputusan dasar untuk menggalakkan kestabilan ekonomi. Jika imbangan pembayaran menunjukkan ketidakseimbangan perdagangan yang ketara, pembuat dasar mungkin mempertimbangkan untuk melaksanakan langkah untuk meningkatkan ekspor, menggunakan halangan perdagangan atau melaraskan dasar fizikal dan kewangan untuk menyimbangi semula ekonomi luar. Baik, itu saja dari saya. Seterusnya, Salam sejahtera. Nama saya Dominic Bong Aming, nombor matriks 268741. Seterusnya saya akan teruskan dengan analisis trend perdagangan antarabangsa dari tahun 1990 sehingga 2022. Pertumbuhan keseluruhan dalam jumlah perdagangan, Amerika Syarikat menjadi pemain utama yang konsisten dalam pasaran global dengan jumlah nilai import dan ekspor yang berkembang secara ketara dalam 1990 sehingga 2022, seperti mana yang ditunjuk di Raja 1 dengan Raja 2. Pada tahun 1990, jumlah nilai ekspor barangan Amerika Syarikat adalah dalam anggaran 332 bilion, namun meningkat dengan ketara pada tahun 2022 iaitu mencecah lebih 1.7 trilion Amerika dolar. Berdasarkan Raja 1 dan 2, import barangan Amerika Syarikat meningkat sebanyak 14.9% pada tahun 2022 dan ekspor Amerika Syarikat meningkat sebanyak 18.4% pada tahun 2022. Peningkatan dalam kedua-dua ekspor dan import menunjukkan kesaling hubungan Amerika Syarikat dengan ekonomi global. Nilai dan kadar pertumbuhan perdagangan dunia barang dan perkhidmatan. Amerika Syarikat mengambil kadar pertumbuhan yang berbeza-beza selama bertahun-tahun. Contohnya semasa tempoh pengembangan ekonomi global, nilai perdagangan dunia meningkat menyumbang kepada pertumbuhan keseluruhan dan kesalihubungan ekonomi global. Jilid perdagangan antarabangsa barangan. Amerika Syarikat memiliki portfolio ekspor yang pelbagai, menyaksikan turun naik dalam jumlah barangan yang didagangkan. Contohnya peningkatan permintaan untuk produk teknologi atau komoditi pertanian boleh menyebabkan lonjakan dalam jumlah ekspor. Nilai perdagangan barang dan perkhidmatan mengikut kumpulan negara. Amerika Syarikat menunjukkan perubahan corak perdagangan dengan negara-negara di Asia, Eropah atau Amerika Latin yang mencerminkan peralihan dalam dinamik ekonomi, keutamaan dasar dan akses pasaran.
Perdagangan barangan antara dalam negara maju dan membangun. Amerika Syarikat, sebuah negara maju, terlibat dalam transaksi import dan ekspor dengan ekonomi membangun. Perubahan dalam nilai aliran perdagangan dua hala terbesar antara 2020 dan 2021 oleh kumpulan produk. Amerika Syarikat mempunyai perkongsian perdagangan yang ketara, mungkin mengalami perubahan dalam aliran dua hala berdasarkan faktor seperti ekonomi, perubahan dasar atau perubahan dalam permintaan pengguna untuk kumpulan produk tertentu. Nilai perdagangan dunia barangan mengikut sektor. Sebagai pemain utama dalam sektor seperti teknologi dan pertanian, Amerika Syarikat menyumbang kepada nilai keseluruhan dalam sektor ini. Perubahan dalam nilai sektoral mungkin menunjukkan perubahan dalam pertanian global atau kemajuan teknologi. Bahagian pasaran perdagangan dalam pertanian negara membangun dan maju mengikut sektor. Sebagai peneraju dalam sektor perkhidmatan seperti kewangan, teknologi dan penjagaan kesihatan, Amerika Syarikat mungkin mempengaruhi bahagian pasaran dalam bidang ini. Perubahan dalam bahagian pasaran boleh mencerminkan struktur ekonomi global yang berkembang dan daya saing. Mengubah komposisi rakan perdagangan sepanjang 1990 sehingga 2022, komposisi rakan perdagangan utama Amerika Syarikat telah berkembang mencerminkan peralihan dalam dinamik ekonomi global. Pada awal tahun 1990, Kanada dan Meksiko adalah penyumbang sebahagian besar perdagangan Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, menjelang 2022, China telah menjadi rakan perdagangan utama bagi Amerika Syarikat. Baik dari segi ekspor dan import, perubahan lanskap hubungan perdagangan ternyata mempunyai implikasi terhadap pertimbangan ekonomi dan geopolitik. Kesan kemelesetan dan pemulihan ekonomi. Arah aliran perdagangan mencerminkan kesan kemelesetan ekonomi dan pemulihan seterusnya ke atas perdagangan antarabangsa. Kemelesetan ekonomi seperti krisis kewangan global 2008 membawa kepada penguncupan dalam jumlah dagangan, manakala tempoh pemulihan menunjukkan peningkatan dalam aktiviti perdagangan. Selepas krisis kewangan 2008, ekspor dan import Amerika Syarikat mengalami penurunan sementara. Walau bagaimanapun, apabila ekonomi global pulih, jumlah perdagangan meningkat semula, menunjukkan kesalinghubungan perdagangan antarabangsa dengan keadaan ekonomi yang lebih luas. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan e-dagang, tempoh dari 1990 sehingga 2022 menunjukkan kemajuan teknologi yang ketara mempengaruhi sifat perdagangan antarabangsa. Ketidakseimbangan perdagangan dan respon polisi. Arah aliran perdagangan membolehkan pemeriksaan ketidakseimbangan perdagangan di mana nilai import melebihi ekspor atau sebaliknya. Amerika Syarikat telah mengalami defisit perdagangan yang berterusan pada tahun-tahun tertentu. Sebagai tindak balas, pertimbangan boleh dibuat untuk melaksanakan dasar perdagangan, merundingkan perjanjian atau menangani faktor ekonomi domestik untuk mengimbangi semula industri perdagangan dan sokongan. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam bin Makno. Saya akan sambung mengenai pembentangan iaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan. Ketegangan geopolitik merujuk kepada konflik politik dan strategi antara negara atau wilayah yang berbeza. Ketegangan ini boleh timbul disebabkan oleh pertikaian mengenai wilayah, kepentingan negara yang bercanggah, perbezaan ideologi atau faktor geopolitik yang lain. Ia berpotensi memberi kesan kepada perdagangan antarabangsa dengan mengganggu aliran barangan dan perkhidmatan, mewujudkan ketidaktentuan dan mempengaruhi hubungan ekonomi antara negara. Ia juga memberi kesan ketara kepada perdagangan antarabangsa. Seterusnya ialah kemelesetan ekonomi.
Tempoh pertumbuhan ekonomi negatif yang dicirikan oleh penurunan dalam aktiviti ekonomi termasuk faktor seperti pengurangan perbelanjaan pengguna, penurunan pelaburan, peningkatan pengangguran dan menguncupkan dalam keluaran dalam negara asal. Sering dicetuskan oleh pelbagai faktor seperti krisis kewangan, kejutan luaran atau ketidakseimbangan dalam ekonomi. Permintaan domestik dan global untuk barangan dan perkhidmatan merosot akibat kemelesetan ekonomi. Seterusnya ialah kemajuan teknologi. Merujuk kepada pembangunan dan pelaksanaan teknologi baru yang boleh meningkatkan kecekapan, produktiviti dan inovasi merentas pelbagai industri. Dalam konteks perdagangan antarabangsa, kemajuan teknologi memainkan peranan penting dalam membentuk cara perniagaan beroperasi secara global dan memudahkan komunikasi, automasi dan pertukaran maklumat. E-dagang, komunikasi digital dan automasi telah merevolusikan cara perniagaan beroperasi secara global. Amerika Syarikat telah menjadi peneraju dalam inovasi teknologi yang secara positif mempengaruhi keupayaan ekspor dan daya saingnya dalam pasaran global. Liberalisasi pasaran melibatkan pengurangan peraturan kerajaan dan halangan kepada perdagangan dan pelaburan, membolehkan peningkatan persaingan dan keterbukaan pasaran. Liberalisasi pasaran bertujuan untuk memupuk kecekapan ekonomi, menggalakkan pelaburan asing dan meningkatkan integrasi ekonomi global. Melalui perjanjian dan dasar perdagangan telah menggalakkan perdagangan antarabangsa. Perjanjian seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang dikenali sebagai The North American Free Trade Agreement dan perjanjian umum mengenai takrif dan perdagangan yang dikenali sebagai General Agreement on Tariff and Trade telah membuka pasaran, memberikan perniagaan Amerika Syarikat akses kepada pengkalan penggunaan yang lebih luas. Seterusnya ialah dasar yang dilaksanakan. Perjanjian perdagangan menggalakkan amalan perdagangan adil, mengurangkan halangan perdagangan dan meningkatkan akses pasaran. USMCA ialah perjanjian perdagangan antara Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada menggantikan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara NAFTA. USMCA berkuat kuasa pada 1 Julai 2020 dan ia bertujuan untuk memodernkan dan meningkatkan hubungan ekonomi antara ketiga-tiga negara. Perjanjian itu merangkumi pelbagai aspek perdagangan termasuk peraturan asal, harta intelek, buruh dan piawaian alam sekitar. USMCA ialah contoh bagaimana perjanjian perdagangan boleh membentuk hubungan ekonomi, meningkatkan akses pasaran dan mewujudkan rangka kerja untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan perdagangan. Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO ialah organisasi antarabangsa yang mengawal selia perdagangan global. WTO menyediakan platform bagi negara anggota yang merundingkan perjanjian perdagangan, menyelesaikan pertikaian perdagangan dan mewujudkan peraturan untuk perdagangan antarabangsa. Keahlian WTO adalah penting bagi Amerika Syarikat kerana ia membenarkan negara itu mengambil bahagian dalam rundingan perdagangan pelbagai hala dan proses penyelesaian pertikaian. Dengan melibatkan diri dengan WTO, Amerika Syarikat menyumbang kepada perlembagaan norma perdagangan antarabangsa dan memastikan kepentingannya dipertimbangkan dalam sistem perdagangan global. Takrif dan halangan perdagangan. Takrif ialah cukai atau duit yang dikenakan ke atas barangan dan perkhidmatan yang diimport ataupun dieksport. Kerajaan menggunakan takrif sebagai cara untuk mengawal selia perdagangan, melindungi industri domestik dan menjana pendapatan. Takrif boleh khusus, caj tetap untuk setiap unit barang atau valorum, peratusan nilai barang. Takrif memainkan peranan penting dalam membentuk dasar perdagangan antarabangsa untuk Amerika Syarikat. Ia digunakan untuk melindungi industri domestik daripada persaingan asing
menangani ketidakseimbangan perdagangan dan memastikan amalan perdagangan yang adil. Pengenaan tarif adalah alat dasar yang digunakan untuk melindungi industri domestik dan menangani ketidakseimbangan perdagangan. Walau bagaimanapun, penggunaan tarif yang strategik memerlukan keseimbangan yang halus untuk mengelakkan langkah balas dan mengekalkan hubungan diplomatik dan ekonomi yang sihat. Halangan perdagangan bukan tarif ialah pelbagai langkah selain daripada tarif yang boleh menghalang atau menyekat perdagangan antarabangsa. Halangan ini termasuk kuota, keperluan pelaksanaan, piawaian, teknikal dan langkah pengawal seliaan yang menjadikannya lebih mencabar untuk barangan dan perkhidmatan asing memasuki pasaran. Halangan perdagangan bukan tarif boleh digunakan untuk melindungi industri domestik, memastikan keselamatan produk atau menangani kebimbangan alam sekitar dan kesihatan. Dasar kadar pertukaran. Dasar kadar pertukaran merujuk kepada strategi dan tindakan yang digunakan oleh bank pusat atau pihak berkuasa monetari sebuah negara untuk menguruskan dan mempengaruhi nilai mata wangnya dalam pasaran pertukaran asing. Kadar pertukaran ialah kadar di mana satu mata wang boleh ditukar dengan yang lain dan ia mempunyai implikasi yang ketara untuk perdagangan antarabangsa. Pelaburan dan kesihatan ekonomi keseluruhan negara, dasar kadar pertukaran adalah penting bagi Amerika Syarikat kerana ia memberi kesan kepada daya saing barangan dan perkhidmatan Amerika Syarikat dalam pasaran global. Pembuat dasar boleh menggunakan strategi komunikasi untuk menandakan niat mereka mengenai kadar pertukaran. Kenyataan awam daripada pegawai bank pusat atau pengubal dasar boleh memberi kesan kepada jangkaan pasaran dan mempengaruhi tingkah laku peserta pasaran menyumbang kepada hasil kadar pertukaran yang diingini. Seterusnya ialah strategi diplomatik. Strategi diplomatik adalah konteks perdagangan antarabangsa melibatkan penggunaan alat diplomatik, rundingan dan hubungan untuk memajukan kepentingan ekonomi sesebuah negara. Diplomasi memainkan peranan penting dalam membentuk lanskap perdagangan antarabangsa, memupuk kerjasama, menyelesaikan pertikaian dan mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Diplomasi yang mahir membantu dalam mengemudi lanskap geopolitik yang kompleks dan memastikan bahawa perdagangan antarabangsa kekal sebagai kuasa positif untuk pertumbuhan ekonomi dan bukannya sumber ketegangan atau konflik. Diplomasi memainkan peranan penting dalam membina pakatan dan gabungan untuk menyokong objektif perdagangan bersama Amerika Syarikat bekerjasama dengan negara yang berfikiran sama untuk mengukuhkan kedudukannya dalam rundingan perdagangan antarabangsa dan menangani cabaran bersama. Strategi diplomatik mempertimbangkan pertimbangan geopolitik yang lebih luas yang mungkin memberi kesan kepada perdagangan antarabangsa. Ini termasuk melalui menilai lanskap geopolitik, memahami dinamik serantau dan menyelaraskan dasar perdagangan dengan objektif geopolitik yang lebih luas. Strategi diplomatik adalah penting untuk melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat. Untuk melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat di arena global dengan menggunakan alat diplomatik. Amerika Syarikat berusaha untuk mewujudkan persekitaran yang menggalakkan perdagangan yang adil dan terbuka serta menyelesaikan pertikaian, memupuk hubungan positif dengan rakan dengannya. Akhir sekali kesimpulannya, perdagangan antarabangsa sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat. Analisis arah aliran perdagangan, pertimbangan faktor yang mempengaruhi dan penilaian dasar yang dilaksanakan menyelahkan sifat kompleks hubungan ini. Walaupun cabaran seperti ketidakseimbangan perdagangan dan ketegangan geopolitik berterusan, kesan keseluruhan perdagangan antarabangsa terhadap ekonomi Amerika Syarikat kekal positif, memupuk pertumbuhan inovasi dan daya saing global. Sekian, terima kasih.